Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada minggu yang lalu telah kita menyelesaikan bab berkenaan dengan sebab-sebab yang membolehkan bagi seseorang itu untuk bertayamum. Maka kita menyambung pada hari ini tentang syarat-syarat tayammum. Faslun syurutu tayammumi 10 an yakuna bi turabin. Fasal syarat-syarat bertayamum itu ada 10 perkara. Yang pertama, an yakuna bi turabin, hendaklah tayamum itu dengan menggunakan debu tanah. Jadi ini adalah satu perkara yang penting yang perlu untuk kita ketahui, bahawasanya yang sah untuk dijadikan sebagai tayamum itu adalah debu tanah, bukanlah tanah itu sendiri. Jadi tanah tu kita ambil debunya itu yang sah untuk dijadikan sebagai tayamum. Dan bila dikatakan debu tanah bermakna tidak sah dengan menggunakan selain daripada debu tanah. Tak kisahlah kalau kita katakan dengan tanah ni debu tanah itu ataupun tanah itu sendiri dalam asal kejadian itu bukan warna yang coklat. Mungkin warna dia warna merah ke atau warna apa pun tak soal, tetapi dalam asal kejadiannya seperti itu, maka sah untuk dijadikan sebagai tayammum. Jadi mengatakan sini adalah debu itu adalah debu daripada tanah, bermakna tak sah bertayamum dengan menggunakan pasir. Tak sah menggunakan abu-abu yang berada di tembok, kipas penyabuk dipakai buat tayamum, maka tak sah. Yang sah tu adalah debu-debu yang diambil daripada tanah. Jadi dia kena pastikan bahawa yang di depannya ini adalah benar-benar debu tanah, bukan perkara yang lain. Kemudian disambung sini, wa an yakuna turabu tahiran. Yang kedua, hendaklah tanah itu ataupun debu tanah itu adalah suci. Bermakna hendaklah pastikan bahawa tanah tu atau debu itu sendiri tidak bercampur dengan najis. Kalau anda kata contoh dia mengambil tanah yang diambil daripada tanah perkuburan. Tanah perkuburan yang baru ditanam. Jadi tanah tu benar-benar dia sudah bercampur dengan najis. Jadi tanah tu kalau kita ambil, kemudian kita ambil debunya untuk dijadikan tayammum, maka tidak sah. Begitu juga dengan tanah yang sudah bercampur dengan air kencing, kemudian sudah kering, hilang baunya, kita ambil tanah itu untuk lakukan sebagai tayammum, maka juga tidak sah. Jadi syarat yang kedua pada tayamum ini hendaklah ianya tanah yang suci, yang tidak bercampur dengan najis. Baik. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Hendaklah tanah itu ataupun debu tanah itu bukan musta'mal. Yang ini ia bukan telah digunakan pada tayamum yang lain. Dia bukan telah digunakan pada tayamum yang lain. Ataupun contohlah kita bertayamum, kita dah sapu muka, tiba-tiba yang tanah, debu yang depan kita ni jatuh di tempat yang kita nak pakai untuk kita sapu tangan, maka tidak sah, pasal debu tu dah campur dengan musta'mal, so dia nak kena buang kat tepi. Subhanallah. Jadi
bertayamum menggunakan tanah yang sudah bercampur, tanah yang sudah digunakan, hukumnya adalah tidak sah. Sambung mengatakan sini wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwu. Yang berikutnya, hendaklah debu tanah itu tidak bercampur dengan tepung ataupun yang seumpama dengannya. Dia nak tanah ni, debu tanah ni bermakna solid, betul-betul debu tanah. Tidak bercampur dengan benda-benda lain. Walaupun warnanya lebih kurang sama dengan tanah. Saya tak cukup tanah ni, saya pakai air Milo sikit. Jadi nampak sama macam tanah. Maka tak sah. Kan muka melekit pula. Jadi pakai tepung tak sah, pakai Milo tak sah, serbuk kopi tak sah, semua tak sah. Dia tak boleh bercampur dengan benda yang lain. Jadi kalau kita pakai debu tanah ni, dia dah bercampur. Ada sebahagian, ada tumpuk-tumpuk kopi, ada debu tanah, ada teh, maka tak sah. Dia nak 100% pakai debu tanah tu baru sah untuk dia punya tayamum. Baik. Wa an yaqsidahu, dan adalah dia mengqasadkan penggunaan debu tanah itu sendiri. Maknanya apa? Bermakna dia ada perbuatan dalam niat, maknanya bertayamum itu untuk dia memindahkan tanah kepada mukanya atau kepada tangannya. Walaupun tanah itu dialihkan atau dipindahkan oleh orang lain, tapi dia niatkan. Dia tak boleh kata dengan tiupan angin bertiup, dia just letakkan muka dia je itu. Ada puting sandstorm, dia letak je muka kat situ. Kena letak muka je, kena asap, kena pasir-pasir. Kisah dah aku tayamum, maka tak sah. Subhanallah. Baik, tapi kalau dia angin datang ke sini dengan bawa debu, dia yakin bawa debu, tapi dia ada perbuatan mengalihkan kepada muka, maka sah. Tapi kalau dia main gini-gini je, ni tak sah. Subhanallah, ini benda ibadat, kau buat main-main. Kemudian sambung sini adalah dikatakan wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbatain. Danlah hendak menyapu muka dan kedua tangannya dengan 2 kali sapuan ataupun 2 kali tepukan. Bermakna minimum dalam bertayamum itu mesti ada 2 tepukan. Dia tak boleh pakai 1 tepukan. Kalau dia menambah daripada 2, hukumnya makruh kalau tak ada sebab. Tapi kalau benda tu diperlukan, kalau dia pakai 2 tepukan, dia tak reti macam mana nak bertayamum, maka boleh untuk ditambah kepada yang ketiga. Bermakna 1 tepukan untuk muka, 1 tepukan untuk tangan kanan dan 1 tepukan untuk tangan kiri. Tapi dia kata sini minimum di sini adalah ada 2 tepukan, tak sah kalau kurang daripada 2, yang 1 saja. Baik. Kemudian mengatakan sini adalah wa an yuzilan najasata awalan, dan hendaklah dia menghilangkan najis terlebih dahulu. Jika mana ia mampu untuk menghilangkan najis tersebut. Maka yang dimasukkan dengan najis ini adalah najis yang tidak dimaafkan. Ini kalau sah. Ini kalau dia dapat menghilangkan najis tersebut. Bermakna dia ada air untuk hilangkan najis tersebut. Tapi kalau tidak ada air, maka sah tayamum dia. Dia ada najis di badannya atau di pakaiannya, dia tidak ada air untuk membersihkannya, maka di sisi Imam Ibnu Hajar mengatakan tayamum dia itu sah. Tetapi di sisi Imam Ramli, tayamumnya itu tidak sah. So dia kena buat apa? Dia kena semayang macam biasa, semayang yang kita namakan menghormati waktu, kemudian dia kena qada. Even dalam pendapat Imam Ibnu Hajar sekalipun mengatakan bahawasanya kalau dia ada najis tapi tak boleh hilangkan, maka tayamum dia sah, tetap dia kena qada juga. So Imam Ramli baik, Imam Ibnu Hajar baik, dua-dua kata kena qada. Dan dua-dua imam ini dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wa an yajtahida fil qiblati qabla, dan hendaklah dia berijtihad menentukan kiblatnya sebelum dia melakukan tayamum. Dia berijtihad, maka tidak sah bertayamum sebelum dia berijtihad menentukan arah kiblat. Ini di sisi Imam Ibnu Hajar. Adapun di pendapat Imam Ramli mengatakan tidak mengapa. Imam Ramli mengatakan berijtihadkan menentukan arah kiblat sebelum bertayamum ini bukan satu syarat. Ini di sisi Imam Ramli. Baik. Kemudian mengatakan sini wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, dan hendaklah dilakukan tayamum itu setelah masuk waktu. Sebelum waktu tidak sah. Mestilah dilakukan tayamum itu setelah masuk waktu dengan yakin ataupun dengan sangkaan dia.
Dia tak boleh just tayamum kemudian semayang tanpa mengkonfirmkan, tanpa memastikan bahawa waktu telah masuk. Jadi tak boleh kata dia dah tayamum pukul 1, contohlah dia tayamum tu pukul 1.30. Dah tayamum kemudian semayang zuhur, kemudian dia tengok dah zuhur ke belum? Bermakna dia tak pasti pun semayang dia tu dia buat dah masuk zuhur ke belum, maka tidak sah. Walaupun dah memang hakikatnya masuk waktu, tetap tidak sah. Subhanallah. So dia nak kena tentukan masuknya waktu, barulah boleh sah untuk dia bertayamum. Jadi bermakna dalam erti kata yang lain, kalau dia bertayamum untuk orang yang untuk jamak, jadi bermakna dia boleh jamak, dia boleh tayamum untuk waktu yang kedua setelah mana selesai waktu yang pertama. So kalau anda kata dia jamak asar pergi zuhur, dah selesai waktu zuhur punya tayamum, baru dia tayamum lagi untuk sembahyang asar yang telah dijamakkan, yang hendak dijamakkan. Kalau dia dah buat tayamum siang-siang, sekali untuk zuhur, sekali untuk asar, maka tidak sah. Subhanallah. Lepas tu dia mengatakan bila masuk waktu. Kalau orang yang masuk masjid untuk sembahyang sunat tahiyatul masjid, dia tak boleh tayamum sebelum dia masuk masjid. Dia kena tayamum lepas masuk masjid. Lepas masuk masjid baru boleh datang hukum sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dia tak boleh tayamum kat luar masjid, masuk dalam masjid baru sembahyang, tak sah. Nah, masuk baru boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid, baru boleh tayamum. Ini kalau tayamum untuk sembahyang sunat. Baik. Kemudian dia kata sini wa ay yatayammama li kulli fardin. Dan hendaklah dia menggunakan bertayamum pada setiap solat fardu. Jadi dia kata sini setiap perbuatan wajib yang kita nak buat menggunakan tayamum ini, maka satu fardu satu tayamum. Kalau kita nak sembahyang qada, bermakna setiap qada tu satu tayamum. Kalau contoh khatib yang berada di atas mimbar pun sama juga. Di sini juga ada selisih. Ada yang mengatakan sebelum khutbah pertama tu satu tayamum, khutbah kedua satu tayamum, sembahyang Jumaat satu tayamum. Ada yang combinekan dua khutbah tu satu tayamum, sembahyang Jumaat satu tayamum. So Pak Imam nak main debu sikit. Yang kesian makmum kat depan Pak Imam. Makmum semua tersemul balik. Kan, subhanallah. Ini contoh. Tapi dia kata sini adalah bahawasanya menggunakan tayamum ini hanya sah pada satu fardu saja, termasuk berkenaan dengan satu tawaf fardu. Tetapi satu fardu itu yang dilakukan untuk tayamum boleh digunakan pada ibadat-ibadat yang lain. So ringkasnya berkenaan dengan niat, atau dia sebenarnya balik kepada niat tayamum itu sendiri. Niat tayamum itu ada 3 tingkatan, kan? Yang pertama adalah yang dinamakan niat tayamum untuk ibadat yang wajib. Sembahyang yang fardu, sembahyang yang nazar, sembahyang ataupun tawaf yang fardu, sembahyang qada dan sebagainya. Maka ini hanya sah untuk satu ibadat saja. So kalau kita tayamum untuk sembahyang zuhur, maka tayamum itu hanya sah untuk sembahyang zuhur yang fardu saja. Tapi dalam niat yang wajib ini, dia boleh buat ibadat-ibadat sunat yang lain. Dengan tayamum untuk sembahyang fardu zuhur ini, dia boleh sembahyang qabliyah zuhur, boleh sembahyang ba'diyah zuhur, boleh baca Quran, boleh bawa Quran, boleh sembahyang jenazah, boleh melakukan tawaf sunat dan sebagainya. Begitu juga dengan tawaf yang fardu dan sebagainya. Kemudian tingkatan niat yang kedua adalah dia berniat untuk melakukan ibadat sunat. Tayamum ni pasal apa? Oh, pasal saya nak sembahyang duha, contoh. Tayamum ni pasal apa? Pasal saya nak sembahyang sunat tasbih. Maka dengan tayamum itu dia boleh melakukan semua jenis sembahyang sunat. Bermakna apa yang dimasukkan dengan semua jenis sembahyang sunat, bermakna dia boleh multiple. Dengan satu tayamum tu dia boleh sembahyang sunat, sambung dengan sembahyang sunat, sambung yang sembahyang sunat. Kecuali dia tak boleh sembahyang yang wajib saja. Ataupun tawaf yang wajib, tawaf rukun. Jadi bermakna tingkatan niat yang kedua ni dia agak lemah sedikit. Kalau yang fardu semua sembahyang dia boleh buat, semua sunat dia boleh buat. Tapi yang sunat dia boleh buat semua yang sunat, yang wajib tak boleh buat. Yang ketiga, niat kerana untuk melakukan perkara-perkara yang memerlukan kepada wudu.
Tayamum kerana memerlukan kepada yang memerlukan kepada wuduk. Seperti membau Quran, memegang Quran. Maka ini hanya sah apa yang setaraf dengannya sahaja. Dia tak boleh gunakan tayamum ni untuk semayang. Dia tak boleh gunakan niat ini untuk buat tawaf sunat. Apalagi tawaf wajib, apalagi semayang wajib. So yang tingkatan yang ketiga ni, dia boleh buat apa? Pegang Quran, bawa Quran, sujud syukur, sujud tilawah, dan sebagainya. Maka ini sah tayamum yang jenisnya yang ketiga. Basically, jadi kalau kita ingat yang nombor satu tu, bermakna dia hanya sah untuk satu yang wajib saja. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada esok hari, masih lagi membahaskan berkenaan dengan bab tayamum insya-Allah. Betul surah Al-Asr dan tasbih kafar tu majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.